Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 April 2023 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Ismail Sabri Yaakob menegaskan kenyataan mengenai hubungan di antara UMNO dan DAP baru-baru ini dibuat atas sifatnya sebagai orang tua yang tidak mahu melihat perbalahan di antara parti terbabit secara umum. Bercakap kepada media di Petaling Jaya, Ismail Sabri berkata tidak wajar kedua-dua pihak menzahirkan rasa tidak puas hati masing-masing di media massa dan disaksikan orang ramai. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata jika mahu bergaduh harus dilakukan di tempat yang sesuai supaya orang lain tidak akan tahu masalah yang berlaku. Terdahulu, kenyataan Ismail Sabri yang mengandaikan hubungan parti dalam kerajaan sekarang khususnya melibatkan UMNO dan DAP seperti sebuah perkahwinan paksa. Ia merujuk kepada tindakan sesetengah pemimpin parti itu saling membalas kenyataan secara terbuka, termasuk membabitkan isu cubaan UMNO memohon agar bekas Presiden mereka, Najib Razak, diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Antara individu dalam parti yang menonjol membuat kenyataan ialah veteran DAP Lim Kit Siang, Setiausaha Agong parti itu Anthony Loke serta ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zarkashi. Ismail Sabri berkata pandangan yang diberikannya itu adalah sama saja dengan pendapat diberikan oleh pihak lain yang melihat perseteruan di antara pemimpin UMNO dan DAP. Kata ahli Parlimen Bera itu lagi, ini kerana sejak dahulu UMNO tidak pernah bekerjasama dengan DAP, namun keadaan itu berubah secara tiba-tiba selepas PRU ke-15 pada tahun lalu. Justeru katanya dalam tempoh hanya beberapa bulan sudah berlaku tindakan saling menyerang antara satu sama lain. Ismail Sabri yang pernah menjadi Naib Presiden UMNO sebelum ini menambah, jika ada sesuatu yang salah maka ia boleh diperbetulkan tanpa melibatkan perseteruan secara terbuka. Pada pendapatnya, tambah Ismail Sabri lagi, keutamaan para pemimpin parti kerajaan sekarang ialah memberi fokus sepenuhnya kepada isu persediaan menghadapi PRN, bukannya bertelagah. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke menjelaskan SPRM setakat ini tidak memanggilnya untuk memberi keterangan berkaitan siasatan kes kelulusan pekerja asing. Namun, Loke yang juga Menteri Pengangkutan mengatakan tidak pasti jika terdapat pemimpin lain dari parti itu yang telah dipanggil. Loke berkata demikian ketika mengulas laporan yang menyatakan lebih ramai yang akan disoal siasat termasuk seorang ahli politik yang menguruskan soal kewangan partinya berhubung kes melibatkan seorang menteri kabinet. Bendahari DAP Fong Kui Lun juga menjelaskan kepada Malaysia Kini belum dipanggil setakat ini dan tiada mana-mana pihak yang menghubunginya. Terdahulu, laporan utusan Malaysia yang memetik sumber menyatakan lebih ramai saksi akan dipanggil untuk mengesan sejumlah besar wang tunai yang diterima seorang menteri. Bagaimanapun, laporan tersebut tidak menyebut nama menteri terbabit. SPRM kini sedang menyiasat beberapa pemimpin kanan termasuk Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar yang juga Timbalan Setiausaha Agong DAP. Fong yang merupakan ahli Parlimen Bukit Pintang menegaskan mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah perlu didakwa dan dihukum. Jelas Fong lagi, tidak kira sama ada menteri maupun timbalan menteri, SPRM perlu bertindak saksama dan mendakwa sesiapa yang terlibat serta menyumbat mereka ke dalam penjara. Sivakumar dilaporkan telah menggantung tugas dua pegawai kanannya yang disiasat serta seorang lagi pegawai susulan siasatan SPRM. Pada Isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tiada keperluan untuk Sivakumar mengambil cuti kerana dia belum didakwa. Berita seterusnya, siasatan SPRM terhadap Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menepis dakwaan pemimpin PN bahawa pihak berkuasa hanya menyiasat kes rasuah pembangkang. Menurut Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda, siasatan berterusan terhadap pemimpin DAP itu memberi kelebihan kepada PH dan BN menjelang PRN akan datang.
Memetik laporan utusan Malaysia, Hasbi menegaskan siasatan SPRM itu juga sekaligus menunjukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi kebebasan kepada agensi anti rasuah untuk menyiasat siapa sahaja termasuk pemimpin kerajaan. Mengulas lanjut, ini sekaligus menurut Hasbi, tuduhan pembangkang kepada kerajaan tidak betul kerana Siva Kumar juga merupakan pemimpin kanan DAP. Bagaimanapun, Hasbi tetap berharap Siva Kumar tidak mempunyai kaitan dengan siasatan yang sedang dihadapinya. Terdahulu, SPRM memanggil Siva Kumar 2 kali berhubung siasatan berhubung kes kelulusan pekerja asing. Minggu lalu, SPRM juga menahan 3 orang. 2 daripadanya adalah pegawai kanan menteri dan seorang ahli perniagaan dari Ipoh, Perak. Menurut laporan The Star, ketiga-tiga mereka telah dibebaskan selepas perintah reman mereka tamat. Sementara itu, Anwar berkata tiada keperluan untuk Siva Kumar bercuti sementara menunggu siasatan kes itu kerana tidak ada pertuduhan dikenakan terhadap menteri terbabit. Gabungan Parti Sarawak seperti sedia maklum menjadi kingmaker dalam pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU 15 lalu. Dalam temu bual bersama Malaysia Kini dan Kini TV, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof yang juga pemimpin kanan GPS menjelaskan apa yang membawa kepada perubahan pendirian gabungan itu. Let me put the facts right. Number one, when it was formed, yes, GPS, we had a meeting. Headed by our Premier, and we gave our support to Tan Sri Muhyiddin to be the Prime Minister. That was the facts then. But eventually, things crop up in this Semenanjung between Barisan Nasional, and they say that they are not with Tan Sri Muhyiddin. There may be some members who have given the support, but as far as the MKT is concerned, there was a meeting and so on, they are not giving the support. So whatever SD given at that particular time is not valid. So Agong told us his aspiration is the best is if we can form a unity government. Who is going to head? No mention about who is going to lead. Either Tan Sri Muhyiddin or Anwar Ibrahim and so on. But what he said that he wished that we can form a unity government. So he was asking our views. So our stand then was, yes, as far as our support is concerned, SD, we have given it to Tan Sri Muhyiddin. That was the confirmation given to Yang di-Pertuan Agong. But whatever decision of the Yang di-Pertuan Agong, GPS will respect his decision. And we will be there to support the formation of a unity government for the sake of stability of the country, and we cannot prolong a country without any leadership. So we will abide by whatever decision of Yang di-Pertuan Agong. That was what we pass it on to Yang di-Pertuan Agong. Kita ke berita seterusnya. Buat pertama kali dalam sejarah, Majlis Rumah Terbuka Perdana Menteri tidak akan diadakan di Lembah Kelang. Dalam kenyataan hari ini, Jabatan Perdana Menteri menjelaskan pada tahun ini acara tersebut akan diadakan di Kedah, Kelantan dan Terengganu, ketiga-tiganya ditadbir PAS. Menurut JPM, Majlis di Kedah akan menjadi program nasional dijadualkan pada 29 April di Hotel Raya Alostar. Ia disusuli dengan majlis di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru dijadual pada 12 Mei. Majlis di Terengganu pula diadakan sehari kemudian di Universiti Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Menurut JPM lagi, acara serupa akan turut diadakan di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan namun tarikhnya tidak dinyatakan. Kesemua acara ini akan diselaraskan oleh Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi di bawah JPM. Menurut kenyataan itu lagi, program terbabit akan dihadiri oleh Perdana Menteri sebagai tetamu jemputan utama bagi menyantuni pelbagai lapisan rakyat yang akan berkunjung ke majlis berkenaan. Manakala Menteri Besar atau Ketua Menteri juga akan dijemput selain ahli jemaah Menteri Persekutuan. Perdana Menteri sebelum ini lazimnya mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana di Putrajaya. Abdullah Ahmad Badawi dan Dr. Mahathir Mohamad ketika memegang jawatan itu juga pernah mengadakan acara tersebut di PWTC.
Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan sebagai ahli politik veteran Muhyiddin Yassin sepatutnya lebih faham untuk tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh membakar sentimen pengundi. Dalam jawapannya terhadap pembelaan Muhyiddin berhubung saman fitnahnya, Anwar mendakwa lebih-lebih lagi apabila kenyataan Muhyiddin itu semasa kempen pilihan raya di Parlimen Padang Serai. Dakwa Anwar lagi, kenyataan Muhyiddin itu berniat jahat kerana defendant sepatutnya sedar bahawa dakwaan dirinya menerima 15 juta ringgit kerana berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Selangor sudah dijawab di Parlimen sebelum ini. Dalam jawapan pembelaan yang dilihat Malaysia Kini, Anwar berkata defendant tetap meneruskan membuat tuduhan itu melalui ucapannya dalam kempen yang jelas melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Presiden PKR itu menegaskan tidak sukar bagi Presiden Bersatu untuk mengakses rekod Hansard Parlimen yang tersedia secara umum sebelum membuat dakwaan sedemikian. Anwar berhujah lagi, Muhyiddin tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengeluarkan kenyataan yang didakwa palsu dan berniat jahat di kawasan Padang Serai, sebaliknya bukan kawasan Parlimen Pagoh yang diwakilinya. Plaintiff juga menyatakan bahawa walaupun defendant boleh menikmati kebebasan bersuara mengikut perkara 10 bahagian pilihan raya persekutuan, namun hak asasi ini layak dan masih tertakluk kepada pelbagai sekatan seperti Akta Fitnah 1957. Dalam pertanyaan pembelaannya yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Januari, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak sepatutnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah dalam ceramah politik. Pada 7 Disember tahun lepas, Pejabat Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan Muhyiddin sambil menambah bahawa Anwar hanya dibayar simbolik RM1 Malaysia sebulan semasa berkhidmat sebagai penasihat. Anwar diwakili Peguam Sangkaran Air, manakala firma guaman Cetan Jatuani & Co bertindak mewakili Muhyiddin. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.